Selamat menonton ya guys. Hai, Assalamualaikum semua. Ini adalah hari terakhir bulan November dan siapakah tamu kita nanti saya akan bagi tahu, tapi sebelum tu saya nak ucapkan terima kasih kepada semua yang selama ni dah beri kata orang tu sokongan, support dan sebagainya, yang dah bagi sumbangan melalui PayNow. Terima kasih banyak-banyak. Yang dah beri sumbangan melalui kata orang tu beli stickers kat YouTube. Terima kasih banyak-banyak. Ada orang sampai paisi, alah paisi lah nak derma, nak bagi sumbangan $2. Tak kisah, $2 pun kita still accept. Kan? InsyaAllah. Dan satu lagi, kami nak ucapkan terima kasih juga kepada semua pihak penaja kita, The Tech Team SG. Sekiranya you all ada macam, mana tahu kan, dah menang jackpot. Maksudnya, dah rezeki dah murah tu semua kan, nak upgrade rumah. Boleh je jumpa The Tech Team SG. Kalau ada masalah apa-apa pasal perumahan, location mana you all nak cari, dengan bajet you all yang ada, boleh juga hubungi mereka. You boleh telefon diorang, WhatsApp diorang anytime, bila-bila masa saja. Jangan rasa ragu-ragu untuk dapatkan khidmat The Tech Team SG sebab mereka semua satu-satu semua dah menang award. Itu dia. Okey, dan satu lagi, terima kasihlah kami nak ucapkan kepada semua yang dah bagi saranan, cadangan, ada yang dah email, DM nak jadi tamu, ada yang dah bagi cadangan suruh pergi tempat situ, tempat sini, suruh pergi luar negeri, insya-Allah. Dan bagi yang ada yang nak jadi sponsor baru, mana tahu nak bawa kita ke luar negeri, silakan DM susutv@gmail.com, email. Okey, dan tamu ni tamu terakhir di bulan November, kawan lama. Okey, muncul kembali seorang yang berbakat besar. Mayuni Omar. Apa khabar? Baik. Dah berbakat besar, makin besar pula. Macam sama je kan? Tak? Sama? Sama. Jangan-jangan kamera dia pasal dia enlarge sikit. Kamera kan times 2. Okey. Terima kasih. Terima kasih. Masih lagi kerja kat sama Masih sama. Bekerja juga. Jual-jual barang-barang alat-alat muzik semua kan? Alat-alat muzik, alat-alat kamera, lighting, podcast. Juga. Alhamdulillah. Cakap pasal podcast ni kan? Tak lagi saya pun akan keluarkan satu podcast juga. Actually ada 2 podcast, insya-Allah. Wah. Congratulations. Tahniah. Oh, thank you. Bukan 2 podcast lah. Actually, apa nak cakap Puaka insya-Allah akan jadikan video podcast. Okey. Sekarang kita buat video je kan? Sekarang video podcast. So orang yang memandu tu semua boleh dengar melalui podcast. Sebab semua minta. So sebab tu kita dapat sebab tu kita dapat jumpa Mayuni, terbakar muka. Mayuni biar dapatkan barang-barang podcast yang murah-murah tu. Tengok macam mana nanti Sebab tu saya dapat. Alhamdulillah dia bantu. Kalau you all nak apa-apa, nak beli barang apa-apa, gitar boleh, piano boleh, apa sajalah. Semua boleh jumpa Semua kita jual. Jumpa email lah. Bukan email, DM aje lah kat Mayuni kan. Boleh lah. Boleh. Kan? No problem. Nak minta advice pun boleh. No problem, insyaAllah. Alright. Dan satu lagi kita mungkin nak buat podcast pula. Podcast? Podcast macam, sembang-sembang berbual. Good. Bagus. Hardcore. Hardcore ya? Yes. Kita berbual. Sekarang berbual macam baik-baik kan. Buat podcast. Lu macam. Baiklah. Lu tak tu buang lah. Betul ni. Okey, kita teruskan dengan poker ni. Okey, Mayuni ni, dia dulu, bila kita, tak tahulah sekarang mungkin bila kadang-kadang dia hantar saya balik kat rumah tu kan, nanti dia tanya, Sedari, sini ada orang mati Ada Cina mati kat sini Kan funeral tu Saya cakap, entah pasal. Mayuni dia boleh rasa-rasa kan, betul? Tengok, saya ingat dulu masih ingat Of course Wah, that's like probably 20 lebih tahun dulu Habis, kita mana lupa kawan. Alhamdulillah. Nasib baik. Baru nak test ni. Baru nak test. Nak barang murah, jumpa kawan juga. Betul juga. In between dia senyap. Kan? Dia nak benda je jumpa kawan. Korang ajar. Tak ada gurau-gurau. Tu macam mana rasa apa bila dengar tahu macam tempat tu ada macam funeral dulu. Actually daripada kecil tu. Ini sebelum nak kita pergi cerita ni, cakap pasal dulu arwah nenek saya ni. Dulu saya ikut nenek saya pergi
Gilang Serai tu. Satu rumah, tak ingat saya blok berapa tu. So nenek saya tengah cari tau. Itu rumah, kata dia, saya dengan nenek saya tengah cari rumah. Saya tanya, nenek cari apa? Kata nenek, cari tempat orang ini yang pergi melawat ni. Melawat? Oh, Nek, itu blok lah, Nek. Arwah nenek saya tengok tu. Macam mana budak ni tahu kan? Di situ macam, ni saya tengok ni ada magic, ada apa kan? Macam, ya. Tetapi, masalah masa saya kecil tu, saya tak tahu, masih mungkin 7-8 tahun kan mungkin. Saya tak tahu nak percaya pun, saya pun tak tahu nak percaya ke tidak, masa muda kan, macam kecil. Tapi, saya pernah nampak orang hitam. Saya dulu orang minyak, Allah Alam, tak tahu kan. Tapi selalu saya tinggal dekat Lower Delta Road. Siapa tahu Lower Delta Road ni dia memang selalu malam dia gelap lah. Masa 1970s kan. Dia gelap. Jadi bila belakang tingkap tu selalu malam kan. Datuk saya jarang, dia cakap nak ambil air ke apa pada dalam kitchen, jangan on lampu, dia nak save lampu. Jadi apa dia buat? Electricity. Jadi nak ambil air ke apa, nak pergi sana, jangan on lampu. Pasal living room punya lampu memang dah terang kan. Jadi kitchen boleh nampak apa. So few times saya akan nampak imbas orang minyak dia tertinggit dekat belakang tingkap tu. Tu dulu macam kampung ke flat? Flat. Oh, flat. Saya tinggal tingkat 9. Oh, bertinggi tempat tingkap. Tingkat 9. Pasal saya boleh sadar pasal dia bergerak. Kalau let's say example macam dia stationary kan, jadi kita tahu mungkin bayang-bayang apa, tapi dia bergerak. Dia akan tengok saya balik. Tu dia. So jadi bila tengok macam takut, jadi takut tau. Jadi malam selalunya saya akan bilang makcik saya tinggal dengan makcik semua kan. Cik, tolong temankan. Dia, kau ni penakut lah. Dia orang ingat saya penakut. Padahal saya dah nampak benda tu. Tu satu antaranya lah. Satu experience tu dekat Road Delta ni, saya tinggal Road Delta Road ni. Saya ada jiran tingkat 12. Jiran saya ni kan ada kakak dia dengan adik dia. So satu malam tu saya tak ingat saya pergi mana, saya balik dengan kawan-kawan. Dia mungkin keluar kawan-kawan bawah kan. Main bola ke apa malam. Jadi nak naik balik tu, saya nampak dah nak picit lift tu, dan bila lift tu dah buka. Jadi saya masuk. Bila saya masuk, jiran saya yang tingkat 12 ni, perempuan tu, kakak ni masuk juga. Bila kakak ni masuk, itu dia punya lift tutup kan. Jadi obviously, jadi saya akan tahu yang dia akan bersama saya di dalam lift kan. Tapi masalahnya, bila saya menghadap belakang, jadi lift tu buka gini. Jadi saya masuk sebelah belakang, jadi bila lift tu dah tutup, saya put pandang ke depan. Tapi dia tak ada kat dalam lift tu. Jadi mungkin dia tak jadi dia keluar balik agaknya kan. Okay, that is probably I think lah. Tapi besok harinya saya terjumpa dia. Dia cakap, tak ada, dia tak keluar pun. Dia cakap dia kat rumah. Tak tahu kalau dia bedek tu, tak tahu lah Tapi itulah cerita yang macam baru-baru start ni, macam masa kecil ni yang saya dapat lihat benda-benda ni lah. Ada lagi a few cases. Tempat dulu rumah Road Delta ni Lot 32. Kalau siapa yang tinggal sana tahulah. Dia ada satu sejarah satu mother dengan anak dia 2 orang pernah terjun diri kat situ. So what happened is saya tak tahu cerita ni sampai saya balik sekolah. Dan itu mungkin berlaku 10 pagi ni yang terjun diri dengan anak dia. Itu in the 70s lah. Jadi bila saya balik tu pergi sekolah, balik naik lift. Jadi lift tu lah yang selalu macam kita nampak lift tu macam very scary lah. Tak tahu lah kenapa. Tapi bila saya masuk, sama juga ceritanya, saya ternampak perempuan tu yang mother ni dalam lift saya, bersama saya. Tapi selalunya dia turun dekat 6. Tapi dia ikut saya sampai dekat 9. Tapi dia dekat 9 dia naik atas. So saya kenapa perempuan ni naik atas? Mungkin cuma kawan ke apa. Jadi lepas tu saya terus balik rumah lah. Saya balik rumah, dan lepas tu nenek saya kat rumah, arwah nenek saya ni. Dia cakap, "Nek, tadi jumpa yang nyonya tu dekat bawah tingkat 6 tu lah. Tapi dia apa tu tak tahu kenapa dia naik dekat atas Gitu.
Yang nyonya mana? Dia cakap, ada yang nyonya tu, yang cakap gini. Dia dah mati tau. Dia terjun diri dekat kumpulan. Dia naik atas tingkat 12 tu, dia terjun diri. Tu kan dia repeat balik Wallahualam. Tapi dengan anak dia diorang. Tapi dia pakai baju yang Chinese yang funeral tu, baju merah tak salah dia pakai. Dia terjun tiga-tiga. Kalau baju merah berdendam macam apa? I think so. Tak tahu apa. Tapi that was like macam pass and go lah. Kena nampak macam okay, tapi rasa macam tadi nampak dia sen. Lepas tu minit cakap ni macam okay, that's how one of some of the incident yang pernah saya alami lah. So memang kerap sampai sekarang kerap nampak Kerana Alhamdulillah dah tak ada lah. Tapi macam ingat yang kita pernah balik tu yang cakap hari ni ada orang tepat, ada orang mati. Macam kita pernah pergi, remember kita pernah pergi Indonesia dalam van. So semua dia cakap dia ada siapa tak yang test cakap main ni kau tak tengok mesti kau bilang aku mana tempat yang ada perkuburan. Perkuburan contohnya. Saya akan dapat rasa the feel of that energy from the kubur atau from that I don't know how to explain it. It's very funny, not funny lah, macam beremang atau macam saya dapat this feel of that there is an energy. Habis yang tu kalau yang orang macam funeral, Chinese funeral, orang mati. Macam kita belum sampai. Belum sampai, maybe dalam 100 meter mungkin atau lebih. I can feel like something is nearing to that. Tapi tak tahu maybe as years gone by, macam dah tak ada lagi. I can feel anything like macam sekarang dah tak ada rasa. Power dah hilang. Power dah hilang. Dah boleh jadi magician. Boleh jadi X-Men. Dapat rasa. Alamak. XYZ ni. Tak tahu cakap. Bukan X-Men. XX. XXL. Tapi ni 3XL. Astagfirullahaladzim. Dia cakap apa ni? Apa ni? Kita bukan body shaming. Bukan. Bukan. So satu lagi. Dari situ So yang kat Indonesia yang cakap tu gitu je. Itu dapat rasa kubur je. Itu tak apa. Then after that, itu yang kita pergi sama teman-teman pergi jalan-jalan holiday kita just a short trip. Then after that, lepas balik Singapore tu, mungkin kat sana pun tak tahulah, mungkin saya dapat rasakan masa kita jalan-jalan tu, saya dapat rasakan dia punya aura dia lain. Agak gelap. Kita pergi tu, kita masih muda lagi. Sekarang masih muda, tapi kita dulu lagi muda. Bila muda tu macam kita ni very adventurous, malam-malam kita jalan, tak rasa penat, kita keluar malam-malam. So what happened kita ingat kita then balik Singapore. Lepas balik Singapore tu berapa hari kemudian, selalunya gini, saya akan balik kerja, balik rumah, because kadang-kadang saya pergi studio kan, ada recording ke apa. So usually balik daripada studio atau daripada kerja, saya akan tengok TV. Saya akan nonton TV, tapi kan saya tak akan on suara. Just to relax my ears lah. Jadi saya nak tengok gambar je, tapi usually saya tengok channel U. Pasal TV kan tak banyak channel kan. Channel U, channel 5, channel 8 kan. Jadi saya tengok channel, I like to watch channel U pasal dia banyak entertainment daripada Hong Kong and all that kan. So I like, atau daripada Taiwan, usually daripada Taiwan. So I like to watch that lah. Saya tengok. So usually what happen is saya balik rumah, saya akan mandi, sembahyang Isyak, and then tidur. Sebelum tidur, saya akan on TV dulu, on aircon. Then, saya akan tengok TV. Sampai dah ngantuk, saya off aircon, on kipas, off TV, saya tidur. Usually like that lah. So, lepas sembahyang Isyak tu, macam biasalah. Biasa saya buat. Then, saya pula tak tidur, tak pakai baju. Pasal dah on kipas kan. So, pakai kain. Tidur. Saya menghadap TV. So, maksudnya pintu masuk dari bilik saya. Tutup. TV kat sini. Jadi ni katil saya. Jadi kaki saya menghadap pintu. So bila saya tidur ni, saya menghadap sini, saya tengok TV situ. Tengok TV. Bla bla bla. Pada satu malam tu, saya tengok TV macam biasa. Pintu bilik saya terbuka. You know what happened?
Ada satu perempuan ni, Wallahualam rambut panjang. Okay, rambut panjang, rambut dia ikan mayang macam India punya keras. Kasar-kasar. Kasar-kasar, rambut panjang dah. Sampai sekarang saya masih teringat dia punya bunyi dia. Rambut dia. Oh, bunyi tu daripada rambut dia? Rambut dia. Panjang sampai ke bawah. Dengan dia pakai baju putih, tapi tak dapat muka. Saya tak dapat lihat muka dia. So, bila saya tengok dia gini, dia masuk, dia tutup pintu, dia masuk. Saya tengok gini kan, instead of she went on top of the bed, tapi instead of this direction, dia pergi that direction. Oh, dia muka dia alih ke sana lah. Menghadap wall. So, badan bertetam badan lah gitu. Exactly. So, saya rasakan dia punya ikar mayang di rambut dia. Yang dekat belakang tu. Dah tak pakai baju. Dah tak pakai baju, babe. Tak terkejut. Turn on. Turn on lampu. But the spur of that moment, masalahnya, mulut jadi gamang. Okay, saya ingat nak fight kan, macam nak kurang ajar siapa ni datang bilik aku ni kan. Macam tu tak apa. Tak ada kurang. Tapi action macam tak cakap tak boleh sih. My mouth suddenly become so terkunci gitu. Terkunci. Mungkin also saya tak tahu saya masih ada wuduk. Saya tak terkentut lepas main syak tu. Saya masih ada wuduk. Mungkin saya tak tahu masih ada wuduk tu yang menolong, Wallahualam. Tapi all I know is dia giggle at me. Katil tu, it's a single bed kan. Dia gitu. Terkejut gila kan. Tak apa. So tunggu tau, almost 5 minutes tau. Suddenly it was silent. Tapi dia gelap. Cuma nampak TV je kan. He just gelap TV. Can you imagine that? Me trying to sleep, tapi ada orang sebelah ni tengah giggle. Aku tahu Allah Akbar. Selamat tak menghilai ya. Tu lah menghilai. Selalu lari sepecuk kat dia. Tapi memang ada spur that moment kan, macam you never expect anything lah. So what happened was, I try again. Saya fight lagi tau. Saya cakap Allah Akbar. Gini kan dia, hilang. I thought I was dreaming. I really thought I was dreaming. Pasal kalau I dreaming kan, I know that the aircon is still on and the TV is still on. That means I'm still awake. Tapi kata kipas. Apa ni? Kata tidur pakai kipas. So that means I off the aircon. Then I know that kalau I tidur, that means I on kipas. Okay. Usually I will on aircon dulu untuk sejukkan bilik. Belum tidur, that's why. Belum tidur. Kalau saya tahu dia tak tidur, obviously maknanya it's a kipas. Faham. Macam, saya masih awake lah. Actually, I'm awake. Jadi takut. Jadi I tidur on light, buka pintu. Saya tak nak kacau mak saya next, apa tu? Ni masa dekat Sembawang lah. Mesti dekat. Tinggal Sembawang Sembawang. Admiralty tu. Jadi, tu pukul apa tu? Dah past midnight? Past midnight. Okay. Ya. So, try to nak panggil mak saya ni, tapi takut macam mengganggu kan. Correct. Jadi, buat bodoh je. Bodoh lah. Jadi, on lampu, on kipas, tak boleh tidur. So tak boleh tidur. Jadi, sampai pagi sampai subuh. Jadi, bila mak saya keluar, kamu terbiak apa? Tak tidur tapi on lampu. Tak bangun siang-siangnya. Salah, wake up bit later lah. Sekali bangun pukul 5.45, nampak lampu tak tidur. Memang mas. I told her, cakap bla bla bla. Oh, tak cuci kaki apa gini. Biasalah orang tu tak adalah. Cakap, ada lepas mayang my experiences. Something's not right lah. Cakap. So I met few of my friends, jumpa cakap. Jadi lepas tu cakap, one of my friend ni cakap apa tau? Nanti satu hari kan, kalau lepas usually kan after seminggu kan, kau akan nampak muka dia. Because I told him I tak nampak muka dia. Jadi kata dia, mungkin selalunya cerita-cerita gini kan, dalam seminggu mesti nampak muka dia. Betul nampak? Betul sih. Tapi dalam mimpi. So after 1 week, saya dapat dalam mimpi ni, dapat tidur lah. Alhamdulillah lepas tu dapat tidur. Dalam mimpi saya dapat tengok muka dia. Muka dia ada veins, all the veins. Urat-urat. Semua urat-urat with like red veins. Kalau merah? Dia punya mata dia macam telur ikan. Terkeluar dengan urat-urat semua.
Lagi seminggu tak tidur. Dah 2 minggu tak tidur. Habis kulit dia kenapa? Kulit dia Pucat-pucat ke apa? pucat-pucat. Yeah. Very pale. Tapi macam that kind of like on the face like that. So lagi seminggu tak tidur. So that was very scary. Tak pernah saya alami di So after that dah tak kacau lagi lepas tu tak kacau lagi. Tak ada apa-apa. Alhamdulillah. So yelah, kata orang tu mesti ada baca-baca, baca Yasin, baca Fatihah, ada kena semayang, all this lah, that probably insyaAllah help us kita tu. Tapi ceritakan pada maknya. Cerita Dan apa yang Umar cakap? kita biasalah Tony, kau ni balik malam-malam, malam-malam sangat, jangan balik malam-malam sangat lepas midnight. Tu lah. Minat pun bukan pergi party buat muzik. Tahu tak apa. Cakap pasal muzik ni, ada lagi cerita. Assalamualaikum. Noi, kita ni actually dah nak dekat ujung-ujung tahun so apa kata kita buat some refreshment lah. Boleh. Okay. So for first time buyers kan, dorang semua akan dapat a lot of grants from HDB lah. So may I know what kind of grant yang dorang boleh dapat? First timer grant dapat RM80,000 atau RM50,000. Semua tergantung pada rumah yang you beli kan, diorang beli. Rumah 4 bilik dapat berapa? 4 bilik dapat, you tengah test 4 bilik dapat 80. Pas tak? 5 bilik ke atas? Dapat 50. Okay, on top of this grant, apa lagi yang You ada enhanced housing grant. Tu pun tergantung pada you punya income. So up to RM80,000 juga. So nak tengoklah berapa you punya gaji lebih besar, your grant slightly smaller. So 80 dengan last ada lagi tu? Proximity. Itu kalau you tinggal dekat dengan parents atau you bawa parents, you dapat RM20,000 atau RM30,000. So ni lagi tu nak share untuk mak bapak pula, yang parents pula, yang dulu pernah ambil grant, jangan lupa you all actually apa tahu, you all pun boleh dapat another grant juga kalau you all beli near married child. You all buy near married child within 4 km kat rumah dorang, you all pun dapat 20,000. So you all jual, you all pun dapat another one more grant. So nak tahu lebih lanjut, kira-kira call kita. Okay, selamat. Okay, cakap pasal muzik. Sebelum kita cakap pasal muzik, kan dulu kan macam orang buat muzik kat Malaysia ni semua, apa lagu Cindai lah, apa tu semua. Orang buat kan, ada orang cakap kan, nanti dengar orang ketawa lah, orang nyanyi sama gitu kan. Habis kalau sendiri bila buat muzik, dia ada studio kan. Soundlink ke apa tu semua kan. Cakap pasal sebenarnya, dia ada few experience lah yang saya pernah alami ni. Satu di antaranya, saya pernah, saya tahun berapa, few years back, I think 10 tahun dulu, saya pindah studio ke Park Lane. Park Lane ada tempat dekat bawah ni, saya sewa tempat tu lah, kat bawah basement. So what happened ni, lepas saya pindah sana, saya daripada studio saya dulu Park Mackenzie Road. Lepas tu saya pindah pergi Park Lane, pasal dekat kerja saya kan. Jadi saya pindah situ. So saya tengah buat projek untuk YOG tak salah, Youth Olympics. So tengah bikin mixing tak salah malam tu. Jadi sebelum tu cerita ni pasal bila saya pindah tempat tu, tempat yang sebelah jiran yang dekat Park Lane ni masih kosong. Ada 2-3 tempat tu, tempat masih kosong lagi. Jadi saya rasa macam aman lah. Wah, very quiet, pasal saya buat soundproof sikit. Okay lah. Jadi lepas 1 bulan saya pindah tu, sekali tempat sebelah tu dah jadi tempat club. Apa tu, Filipin punya club. Ini apa tu, tempat orang, apa tu panggil? Malam lah, clubbing lah kat malam. So, hari dia punya tu makin kuat. Alamak, dia leaking to my place. Jadi terpaksa bila saya mix tu, saya pakai earphone lah, tak pakai speaker lah, maksud earphone. Jadi, apa tu, pakai headphone, saya cakap, alamak, pasal kalau saya pakai nak mix lagu pakai headphone, kadang-kadang pun saya tukar, saya akan pakai speaker, dengar. So, pada satu hari ni, saya tengah mixing. Macam biasa, bila dengar bunyi pak jiran sebelah ni, saya tengah mixing lagu, sak. Sekali ala dia dengar suara, mana ni? Dia seram ya Allah. Gitu Dia sebelah sini, macam stereo sih. Mana ni? Macam whispering. Macam kat wayang. Tapi dia fast, very fast. I was like, what the hell man? Siapa ni? Siapa ni? Tak ada orang sih. Pakai ni? Tak ada, dah buka. Pasal I was using the speaker. So can you imagine, kuat apa speaker tu? And part luar lagi kuat ni. And I still can hear someone boleh berbual. Ini.
Tak terkejut. Lagi. Cucuk. Bungkus. Belum. Nah, so bukan maybe I tired. So but then dah itu je. Itulah yang saya experience pada Kat situ lah. Kat Pak Lin. Pak Palin. Yang tu. So saya cakap pasal ni kan. So satu hari saya jumpa kawan saya yang dia pun pernah buka sekolah muzik kat situ. Tapi selepas mungkin saya dulu ke dia dulu, saya tak tahu, saya tak ingat. Satu hari saya jumpa dia berbual-bual, kau pernah buka dulu sekolah muzik kat situ kan? Tu pak kau dulu kan? Gini. Kali dia cakap, ni kau pernah experience this tak? Macam orang berbual dengan dia. So dia pun pernah kena. So tempat tu mungkin lah Tapi bila saya pindah, usually kan bila saya pindah studio, saya akan buat kenduri sikit. Macam apa tu, saya panggil ustaz datang baca doa sikit, just to bersihkan tempat tu. Selalu saya sama juga tempat tu actually, tapi tak tahu mungkin ada yang terlepas ke, mungkin tak tahu. Persinggahan suka masuk. Suka masuk tak bersalah mungkin tak tahu. So adalah di berlaku. Ada lagi ingat tak studio dekat Serenggun dulu lama depan road tu. So cerita pasal time tu is Hungry Ghost period. So one fine day saya ada recording dengan this lady called Asha. Tengah buat recording. Sekali malam lah tengah buat. Saya dia masuk buat booth kan, dia vocal booth kan. So kita ni dengan Yuslan main partner Yuslan kan, sound engineer. Sekali tengah nak record tu. Sekali Asha kat dalam studio tu dia cakap, apa ni? Dia cakap, tak picit apa-apa, tak record, tak kasih muzik. Dia pasal kita press record, kita dengar muzik kan. Jadi dia boleh dengar pakai headphone kan. Jadi dia cakap, ada muzik. Dia cakap, ada muzik? Aku tak on pun, tak record pun, tak play the song. Dia cakap, kali buka pintu dia. Dia dengar, tak ada apa-apa. Kali kasih balik dia. Cakap, just now got the Chinese tong tong cheng sound lah. Mana ada? Pasal studio tu memang soundproof. Tak ada. Sekali keluar tutup ni. Saya dengar lagi. Pada yang masuk tak ada. 3 kali. Lepas tu baru tak ada. Cabut wire semua. Cabut. Tunjuk dia. Wire semua dah cabut. Okay. Masukkan balik. Okay. So that was kat Serenggun Road. Dan kat Serenggun tu lah studio di mana kita buat kita pula, Mayuni buat lagu Anak Metropolitan. Siapa rapper dia tu yang bagus tu? Siapa rapper dia? Tu anak Metro dia. Dulu? Yang rapper tu. Siapa yang bagus tu? Nama dia kan SS. Kesya sendiri, Suzairi Sumari. Inilah dia rapper dia daripada betul tu yang okay. You multi talented Suzairi. Alhamdulillah. Tuhan punya. Boleh rap, boleh nyanyi, boleh berdansa. Rap hadiah pun boleh. Hadiah boleh Boleh. Satu lagi yang ceritakan kat tu kan, before that ada studio tempat yang itu apa panggil Arab Street along Arab Street Jalan Pinang. Jalan Pinang. Apa cerita sikit hari cakap apa, try to azankan corner ingat tau. Itu bukan yang kafe bukan atas dia. Atas atas tapi itu okey lah. Itu kira apa yang experience apa yang cerita kan, yang tengah azan tiba-tiba rasa macam angin you ingat of course my goodness. Itu lecture. Tapi okey lah, just tengah azan sekali macam ada benda, you can feel punya macam wind. Sejuk punya wind. It's not a hot wind, it's a cold wind. Yang itu bila kita macam example contoh gini kan, kita duduk, kita tahu sejuk, sedap kan. Tapi ada satu aura atau kita dapat rasakan dia punya energy of this cold wind yang pass by. Padahal tingkat semua tutup tingkat semua tutup, but you can feel this cold wind, tak tahu dari mana, padahal tu tak ada aircon, tapi you can feel the wind macam ada aircon tu pass by. Itu yang tu tengah macam nak semak studio sendiri. Tengah azan lah. Selalunya kalau saya pindah tempat, saya akan azankan penjuru-penjurunya. Selalu saya buat gitulah. Yang itu dapat. So yang the last penjuru the tu last baru one. kena. You're right. Tu dia yang tapi after that okay, Alhamdulillah. Cakap pasal studio ni yang Pinang ni. Pasal kita atas tu kita buat studio kan. Bawah kafe. Bawah kita buat kafe. So Alhamdulillah kafe tu mula-mula apa kita nak buat, was the first concept yang kita pernah buat, ada open mic.
restoran macam suka makan. Then ada open mic. That means Siapa nak siapa nak jamming. nyanyi, siapa nak jamming, atau you want me to play, nak sing for your girlfriend ke boyfriend ke apa. It's a nice place to gather. And jarang kita akan dapat tempat macam itu masa in the early 2000 kan, tempat macam itu yang tak ada alkohol, tapi we can still enjoy music dengan makanan, dengan minuman yang bukan alkohol kan. So that was like a nice concept. So but then everything was good initially. Dalam 6 bulan it was good, business was good. Cuma after that something happened whereby something happened in my life juga, jadi di situ kan saya jarang datang tempat cafe itu kerana I was down for a while. Jadi bila saya saya suruh sepupu saya yang uruskan tempat tu, suddenly business terus jatuh. Bila business tu jatuh, selalunya saya akan dapat mungkin sekurangnya dalam 2-3 ribu satu hari. Mungkin lebih dari weekend sini lebih lah. Sampai can you believe me, saya sampai dapat tahu daripada sepupu saya, kosong. Satu hari kosong Kosong. Pelik. Jadi saya marah dengan sepupu saya. Sampai bergaduh. Dan cakap kenapa? Cakap tak tahu Abang Yuni. Tak tahu Abang Yuni. Dia panggil Abang Yuni. Tak tahu Jadi satu hari tu saya patah balik. Masa dah lama, saya dah dalam 7-8 bulan saya tak datang kafe tu. I just want to lay low and then tak nak datang sana. So cakap tak mungkin jadi lah. Pasal the expenses dah makin banyak kan. Jadi saya cakap lah, I think I need to get my 2 feet back and then bring up again the business. So satu hari saya datang sana, mak saya pun datang tolong just to bring up the business again, to bring up. Ada juga slowly kita dapat business sikit. Tetapi ini saya pernah nampak dengan mata saya sendiri, tak percaya benda-benda macam gini. Dan selalunya bila saya datang kedai tu, saya akan baca 3 Kul, ada baca sikit lah. So tapi saya bila contohnya satu benda yang berlaku ni, saya pergi dapur, saya main chef ni, dia akan tahu, make sure dia main daging, bila masak, dia check, baru keluar. So ada beberapa kali berlaku bila dia dah check, saya nampak dengan mata saya dia check, tapi buat keluar dagingnya tak masak. Daging tak masak, masih merah. Ini ikan ni bau busuk. Cakap, kenapa dia macamnya. Tapi saya masih lagi tak percaya benda-benda gini. Dan apa yang berlaku antara satu adalah bila mungkin dia dengar orang yang ini, teman-teman kita juga cakap, "Bang ini, aku nak datang kafe kau lah." One night lah, pukul 8. Okay. Tunggu. Sekali dia call. Okay. Teman-teman kita juga. "Bang ini, kau main kafe dah tutup Tak ada. Aku nampak, aku baru pass by Kau punya table, atas kerusi semua dah terbalik-balik. Atas dah injury table. Dia macam dah susun-susun gitu susun dah ni. Tak ada. Kita masih pada dalam ada lampu je. Okay. The reason why I a bit curious because selalunya kalau malam kan, kalau saya ada sana, I will make noise. In terms of tempat tu saya akan main gitar ke, saya akan nyanyi ke, saya akan main piano. Jadi orang kat luar daripada glass door kan, dia akan nampak, dia akan tengok ini. Jadi attract people to come in lah. And then plus lampu kan. Jadi kebelakangan tu tak ada orang. Bila pass by pun tak ada orang tengok. Okay. Makin kuat saya play, saya play, main music, ada orang yang nyanyi juga. Makin tak ada orang tengok. Jadi bila di second incident ni, bila our friends ni datang, dia cakap, kedai kau tutup. Dia cakap, kau pusing lagi satu orang. Aku tunggu kau dekat luar. Part 2 ni ada dekat kapak kan, parking lot. Bukan kapak, parking lot. Jadi cakap, kau keluar, aku tunggu kat luar. Kau jangan taruh telefon, aku tunggu ni. Yang dua orang terkejut. Nampak masih buka. Kau bedek kan, kau jangan kau tutup, kau baru orang balik kan. Macam no, it's still open.
Nampak ni semua. Kita masih buka. Dia terkejut. Itu yang I realise. Something's not right. So, Mungkin tak ada apa. orang ni lah Allah dengki Alam. Saya tak nak betul. Yalah, tak nak kesan lah. So, last incident itulah almost saya nak save tu cafe tu. Mak saya tengah tolong saya sapu. Dia selalu datang, dia sapu Saturday night, dia sapu. She was very fit. Sapu. Sekali depan mata saya, she jatuh, rebah, and tak boleh bangun. She's awake, tapi tak boleh bangun. So, she was on bed for 6 bulan. Saya hantar pergi hospital, hantar pergi klinik, apa macam-macam yang saya dah try. Sekali, tak boleh. Ternyata tak ada apa-apa. Mak kau tak ada apa-apa, doktor cakap. Mak awak okey. Saya jumpa Chinese physician, Indian physician. Then, one day, saya terjumpa saya punya ustaz, kawan baik saya, kawan lama. My childhood friend. Dia kenal mak saya. Ustaz cakap, "Mak ini, apa khabar? Allah, dah lama tak jumpa. How's your mother? Macam mana mak kau?" "Mak saya sakit lah. 6 bulan tak bangun. Masih pak katil." "What happened? Boleh tak ustaz tolong?" Mesti lah, kata dia. Lepas maghrib, bawa mak kau datang rumah ustaz. So, malam tu juga, saya ambil mak saya pikul mak saya lepas semayang ni. Pikul, dalam kereta, zoom, I went there. So, bila saya sampai, ustaz tu ada punya anak murid. So, senang je. Dia duduk cakap, "Makcik, apa khabar makcik?" Kata ustaz. "Baik." "Itulah, tak tahu apa jadilah." Macam my mother said. Duduk. Kali ustaz tengok, ustaz baca. Dengan anak murid dia baca. Dalam, I tell you, my own eyes. Mungkin dalam 5 minit, 10 minit gitu. Lepas tu, my mother try. Aduh. Tak boleh bangun. Masya Allah. So, after that, dah okey lah. Cuma, masih ada macam bisa-bisa. Tu kata ustaz. Sebelum tu, ustaz boleh cakap. Sebelum tu, saya insyaAllah kita boleh tolong. Kita boleh tolong insyaAllah. Dengan izin Allah. Kita boleh tolong. Tapi dengan satu syarat. Awak tak boleh tahu. Awak jangan tahu pun siapa benda ni daripada mana ke. Jangan tahu. Tak payah tahu. Itu antara dia dengan Tuhan. Okey? Saya cakap okey. Saya mau okey. Itulah. Alhamdulillah. And she can wake up. She boleh bangun. Boleh stand up. Cuma sakit-sakit lah. Dia berkata dia pasal ni dah 6 bulan. Dah lama. Nanti tu dia Alhamdulillah. Kedai pula macam mana lepas tu? Mesti sama juga? Dia ada macam tadi orang kedai ke ustaz tu? Actually saya nak suruh datang juga ustaz. Tapi bagi saya I think it's not that I give up It's not that I give up. It's just that because I think maybe saya perlu banyak sangat benda yang saya buat. I got to say because time tu pun saya pun macam very was down. So saya jumpa doktor cakap you cannot do this lah. I got this logic of kita ada 24 jam satu hari. And kalau kita 7-8 jam, kita tidur 8 jam, means 1/3 of our life is sleeping already. Kan? Jadi 2/3 of our life, like 2/3 of our life is like doing something. So not enough lah. Kononnya lah. But the concept was wrong lah. So I only used to sleep 3 jam satu hari. Siang saya kerja, then malam saya pergi cafe, then malam lagi kadang pergi studio. Gila semua nak buat. So I have to sacrifice. Doktor cakap, you better take care of your health. Ada certain thing yang you can do, but certain thing you have to sacrifice. You better react now. If not, nanti mungkin memudarat lah. So I got to sacrifice. I decide like, okay lah. Tutup cafe. Tutup lah. Also for good. Mungkin satu hari buka balik. Tak tahu. But as of now, masih lagi kita, masih ada ura-ura. Tapi belum ada tempat yang sesuai lah. So, but Alhamdulillah, it was a very nice experience. Mudah-mudahan dipermudahkan, InsyaAllah, dapat amin, tempat amin. yang rent tak tinggi sangat, kan? Okay lah. Kan? Nak buka kat Las Vegas. Allah. Tapi tak. Jauh. Nanti kita tak boleh sampai. Nanti kita tak boleh datang Las Betul Vegas. lah. Nanti I pakai private jet. Special. Okay, cerita seterusnya. Cerita seterusnya, I think almost
Ada lagi apa lagi Entah. Looks like. Kat holiday tak? Ya? Holiday, tak pergi holiday. Holiday. Dan zaman sekolah, zaman army. Zaman army. Oh, zaman army ada satu cerita ni. Zaman army. Cakap pasal army ni. Ingat lagi tekong. Kita dua tu BTS. Tekong kan. So, kita ni selalu kan malam-malam kan kau girlfriend kan. Jadi kita malam je boleh call. Pasal semua dah apa tu queue panjang telefon betul. Macam kita sekarang ada handphone kan. Dulu mana nak kita ada handphone. Pakai public phone, pakai phone card. Correct. Okay, nak telefon rumah pun. Nak keluar je nak telefon pukul 8 pun. Ramai orang. So terpaksa tunggu orang tidur dulu. Kan, tidur. Jadi ada dua cerita ni. Satu cerita ni kirakan malam tu nak pergi apa tu telefon nak tunggu pukul 12 baru pergi telefon kan. So satu malam ni my friend ni arwah nama dia Fendi tu saya punya blood lah kan, my buddy. Dia tengah telefon girlfriend dia lama sih cakap Di kau ni dia tak apalah temankan dia isap rokok dengan dia isap rokok temankan dia berbual. Jadi bila kita duduk on the floor ni dengan telefon ni dengan tepi duduk tengok luar isap rokok tu tengok luar kan luar is the apa tu boleh nampak luar lah. Apa dia panggil tu dia panggil apa tu macam parade square ingat balik. Kita isap rokok tengok sekali tengok it's a bird, it's a plane. Tengok benda ni putih datang dekat makin dekat. Sekali si Fendi on the phone dia terkejut. Gini kejut. Kali makin dekat lah benda putih tu dah makin dekat. Kakak. Putih. Burung. Tak. Kain putih. Kain je? Kain putih tapi nampak macam hitam ke apa gini. Kain putih gini. Apa lagi? Tak sempat dia keluarkan dia punya apa tu? Kad dia. Kita terpecuk masuk dalam bilik. Dalam bang lah. That was scary lah. Rupanya pun ada few yang pernah experience there, Pak Tekong. So that's one of the experience lah. So kira malam-malam pun kita nak telefon je kita ada teman lah. Tak boleh seorang-seorang. Betul. Itu satu. Lagi satu ni, itu pun baru juga. Baru kita masuk army kan. Dalam mungkin 2-3 minggu. Satu malam ni nak kencing. So bila saya masuk, nak masuk kencing tu, saya realise ada satu orang kat dalam. Macam saya tahu pasal ada bunyi mandi. Air mandi, okay. Saya bunyi mandi tu, jadi saya kencing, pak cubicle tu kencing, lepas tu tanya, hello, who's that lah? Saya datang, saya nak pergi je, tak ada orang lah. Lepas tu bunyi lagi, bila pergi balik tempat cuci tangan tu, benda tu tapi dengan macam bunyi suara. So bila tekan nak gitu kan, cabut lah. So same thing, that situation pun ada few time. Ada yang lain pun pernah. Tapi kita dah biasa dah tahu gitu buat berdua. So it's quite a common thing. Tapi tak ganggu lah. Dia tak ada macam ganggu apa-apa. Cuma that was just it lah. Tu je. Ada lagi cerita? Tak ada. Itu saja. Itu saja cerita untuk hari ni. Itu saja. Dah nak 1 jam pun. Cukup. Satu last sekali. Yang paling seram sekali. Paling seram Ingat balik. Dekat Mediacorp. Ada tak? Kat Mediacorp. Ada. Kat teater. Ada. Okay. Cakap pasal Mediacorp teater ni. Mungkin siapa yang pernah ada part teater tu dulu mungkin faham, mungkin tahu. Tapi also cameraman mungkin lain orang yang kerja sana tu mungkin pun dah tahu kan. So what happened was arwah tak salah Isya Ahmad kalau tak salah. So what happened was tak ingat. Okay. I can't remember who was singing. Oh, yes. It was Ismail Harun.
And what happened was Bang Arwah, Ismail Harun record in my studio. Ada satu lagu di mana dia sini cakap lagu ni favourite arwah Abang Ishak Ahmad. Okay. So and bila kita berbual lah pasal he's a nice person, arwah Ishak Ahmad ni, he's a nice person. He likes Ismail Harun punya lagu kan. So then after that kita record suara, everything okay. So kita check balik semua kita, and it was fine, absolutely fine. During the rehearsal, everything was fine. Cuma, during the recording, so-called the live recording. Live tau, itu was live. And Abang Ismail Harun was miming because it was recorded kan. So, he was miming. So, lagu dia dah record dengan suara. So, it was just miming. Rehearsal okay. Tapi bila live, suara tak ada. Baguslah minta terperanjat. Oh, itu dia. Orang selalu biasa-biasa nampak. So, Apa dengan kawan kita ni? Tu siapa yang birthday party tu? Tak ada? Birthday party. Hari terakhir November gitu. Okay. Itulah. So, bila recording tu, sampai semua dah panik tu. Tengah ni, tapi music ada, suara tak ada. Kesalah file ke kasi? No. Obviously, kita check balik, semua dah check balik. Konti semua check balik. Semua was okay. It was scary. Oh, cakap pasal ni, kan Mediacorp ni. Saya ada satu experience. Okay. Last. Okay, saya pernah ada production house kan dulu. Kita last, yang sebelum kita tutup this production house tu, last saya punya production house ni dekat Jalan Hari Raya. Yes. Ingat tak? Yeah. Okay. So kita usually pada kafe tu, daripada Jalan Pinang ni, kadang budak-budak saya tu kadang tak nak balik kan. Dia nak overnight. Okay, overnight dekat saya punya office lah dekat Jalan Raya ni. So what happen is saya punya chef dan dia punya saya punya pemuzik kan. Dengan saya punya sound engineer 4 orang. Dalam kereta. Sekali dapat traffic light dekat Mediacorp tu. Okay, kereta saya is on the left. Taxi is on the right. Lampu merah. Betul-betul dekat yang ada jual bunga-bunga tu kan, traffic light tu. Marymount tu. Stop. And then taxi pula stop sebelah. Jadi saya pusing tengok taxi tu. Taxi tu lampu dia ada taxi. That means not occupied taxi. Hijau. So dalam sekali belakang ada satu makcik. Oi, I tell you. And I thought I'm the only one who nampak this makcik. Rupanya semua nampak. So this makcik pakai kain batik. Diikat macam scarf. Kain batik scarf. So dia tengok. Okay. Dia tengok dekat taksi punya tingkap tu, dia tengok. Tapi lepas tu dia punya muka flash onto dia punya glass. Yang sebelah saya pula macam melekat sampai dia flat onto the like that. Okay. And then what happened was, yang chef dia kat belakang ni, Abang Mike, nampak tak? Gitu. Nampak? Kau pun nampak? Nampak. Habis yang si sebelah tu dan kau nampak? Aku nampak. Semua nampak. Allahu Akbar. Empat-empat dah nampak. Jadi, apa lagi apa hijau, kita pecut. So, pecut from the mirror, I can see dia punya ni, ada nampak taksi. Ada lampu. Kalau let's say, selalunya kalau ada orang kan dekat depan, pasal dia maybe mungkin, kawan ke apa kan. So, obviously, kalau it's a passenger, usually kan dia punya lampu is betul, dia trigger together with dia punya meter apa. Kalau dia occupied, meter dia akan trigger that Hyatt kan. So then obviously ada taxi kat situ and ada orang. So but then I decided to just slow down to see again. Lepas tu jalan tak ada orang. Apa lagi? Sampai dapat studio tu, cakap semua make sure semua mandi atau at least bacalah Fatihah, bacalah 3 kul. Takut pula nanti tu merangkak atas your kereta je. Allahuakbar. Ya, semua macam takut.
takut dia ikut ke apa kan. That's why macam masuk bilik tu, masuk rumah tu, Assalamualaikum dulu. So lah. So far Alhamdulillah itu something yang menyeramkan. We never expect, the unexpected kan. Macam itu lah. Ya. Okay. Satu penutup bulan November, cerita yang okay. Seram Seram. Kalau pakcik-pakcik driver taxi ke apa, Grab ke apa, kalau nak cerita, nak share story, silakan. Mungkin mereka lagi banyak cerita Mana tahu kita boleh buat list down siapa akan muncul untuk kita punya podcast, Puaka Podcast. Bagus. PP. Kan. Okay, tu je. Terima kasih kerana sudi. Ini dah penat bercerita. Ni minum kopi pula. Okay. Boleh minum kopi, boleh makan sekali kat sini. The Malayan Council. Ni banyaknya. Okay, kau banyak. Asyik satu. Banyak ni. Oh, wow. Terima kasih. Sponsor The Malayan Council. Bestnya. So, boleh pergi 2 kali. Kan? Boleh. Kalau family ada 20 orang, 10 satu meja, 10 satu meja. Pakai. Cukup ni, cukup. Satu meja sana, satu meja sini. Pakai. Lepas tu separate. Dia tak boleh combine. Tak boleh combine. Okay. Kalau lebih sangat pun cuci pinggan je belakang. Atau boleh nyanyi kalau siapa yang suka lagu apa Hazul Nizam Kaulah Segalanya, inilah dia komposer lagu, lirik pun sama kan. Lirik. Lepas tu Aika Mairina Ladida tu. Ini lyricist dia. Masuk APM guys. Alright. Pendek Music. Dianugerahkan. Bukan dianugerahkan, dicalonkan. Buat lirik berapa jam? 1 jam. 1 jam yang tu on spot Allah, 1 jam. Kau dah gila. Dia buat juga. Kan? Okay, anak Metropolitan, rapper, jangan lupa. Ni lah rapper anak Metropolitan. Ni apa pula ni? Takut. Ni tangkal. Tangkal. Okay. Jadi ni gantung asap kan? Ni gantung kat cermin depan. Dia mirror tu. Kan so orang tok tasbih. Takut taruh ni je lah. Habis nak kena asap. Tak payah. Okay. Terima kasih banyak. Ada lagi? Yang kecil yang besar. Ni keyboard. Besar betul? Ni bukan keyboard, ni key. Ni apa ni? Mac King. Wih, kepo-kepo tu dalam apa tengok dalam apa ni? Lepas tu sibuk. Dapat hijau lah pula. Masya Allah. Kan gitu. Okay. Apa? Oh, biru. Dia biru turquoise. Maklumlah ada butuh warna. Maya ni colour blind sebenarnya. Sikit. Partial. Oh, tak adalah Maya, kita gurau je. Selalu tunggu kita tak nampak je. Kau lah selalu gitu. Kita selalu gitu. Dulu kita ni memang orang tak nampak je. Kau buta. Kau tak nampak. Kau colour blind. Selalu gitu tengok cermin. Tengok cermin. Apa tengok cermin. Okay. Sekarang nak tengok cermin. Tadi sebelum start dia sesenyap tu. Maklumlah. Ini dekat sini je. Bawa tak payah. Bawa kepung ni lah. Ya lah. Buat senang ni. Kepung. Tukar pergi. Takut dia nampak dia punya perut lah. Okay. Terima kasih banyak sekali lagi. Sama-sama. Semoga berjaya. Okay. Dan satu lagi, lagi 1 bulan dah tahun baru. Selamat tahun baru. Semoga apa-apa semua sukses Sama juga dengan Suzairi Sumari. Semoga sukses selalu dengan podcast dan apa juga yang diceburi. InsyaAllah. Amin. Okay. Apa nak cakap kat peminat-peminat? Jangan lupa tonton apa nama podcast tu yang kita buat ni? Apa nama dia punya? Ni nampaknya dia tak tengok sangat. Tengok. Ini apa? Ini siapa? Tapi tak ingat dia punya Puaka lah. Puaka. Pasal tak suka sangat dia punya puaka. Asal? Pasal suka orangnya. Tak ada aja segurau je lah puaka. Tapi dia lupa nama. Jangan lupa semua tonton puaka kerana dia berbeza dengan cerita-cerita lain. Kerana dia lebih personalized. Saya tengok kan lebih personalized dan tengoklah puaka. Okay guys, kita jumpa minggu hadapan. Okay, dan puaka tak kenal usia. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh kepada penonton puaka. Apa khabar semua? Kisah daripada Mayuni yang sangat-sangat menyeramkan. Itulah, ada orang tua-tua dulu bilang, jangan suka balik lambat. Nanti ada benda ikut.
para penonton puaka, saya kurang bersetuju dengan statement seperti itu. Kerana pada pandangan saya, you nak balik cepat ke, balik lambat ke, yang penting mulut tu, lidah tu kan, dah sampai pada lift, mulalah baca la ilaha illallah atau a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bacalah banyak atau bismillah, bismillah, bismillah. Bacalah suratul falaq, suratul ikhlas, suratul nas. Hanya dengan membaca seperti ini, secara tidak langsung kita minta lindungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Now, yang lebih menyeramkan lagi, kan, kisah daripada Mayuni ni, dia ni kalau dia nak tidur kan, dia akan tutup aircon, kemudian buka kipas. Dalam hal ni dia sadar ni, dia belum kata orang tu tutup aircon. Sama ada kejadian yang dilalui tu, wallahu taala alam, sama ada mimpi, separuh sadar, dalam keadaan sadar. Yang penting bila terjadinya gangguan seperti ini, yang dilalui oleh Mayuni ialah datang jelmaan kuntilanak ataupun pontianak yang berjalan sehingga dengar bunyi rambutnya itu. Jadi apa yang sedang berlaku ni Ustaz? Jawapannya, tak lain tak bukan, jin ataupun syaitan ini memilih anda untuk dilihatkan, untuk dinampakkan. Atas dasar apa? Atas beberapa sebab. Tapi sebab yang paling kata orang tu utama, kerana Allah dah izinkan. Bila Allah dah izinkan, anggaplah ialah satu ujian. Mungkin seperti ini terangkan, amalan kurang, lupa nak baca ayat suci Al-Quran, atau mungkin balik rumah lupa nak bersihkan diri, mandi ke, ambil air wuduk ke. So, bila seperti ini, kadang-kadang bila terkena gangguan, dan saya kira ada juga yang terkena gangguan terlalu takut, sehingga nak baca pun tak boleh. Dan menggigil ketakutan ni. Mulut dengan lidahnya nak baca tak boleh baca. Hadirkan dalam hati, astaghfirullah, astaghfirullah. Ya Allah, bantulah aku. Ya Allah, bantulah aku. Percaya atau tidak, gangguan ini akan berlarutan hanya beberapa saat, kemudian ia akan berhenti. Kerana menunjukkan bahawa syaitan ni tak begitu berkuasa untuk lanjutkan gangguan dalam waktu-waktu yang panjang. Jadi, rajin-rajinkanlah. Jangan tinggal solatnya. Baca-bacalah zikir yang diterangkan Nabi SAW. Bacalah suci Al-Quranul Karim. Ingat, jangan takut pada mereka. Takut hanya pada Yang Maha Esa. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. See you next week ya guys.